Fajar hampir menyingsing di daerah Permai ini. Inilah pemandangan pagi di satu sudut bumi Mindanao, Bandar Cagayan de Oro. Setiap hari di kehilangan pagi seumpama ini, kawasan tebing ini dipenuhi kapal dagang dan penumpang yang memulakan penghidupan di bandar pelabuhan ini. Jam belum pun menunjukkan pukul 6 pagi, tetapi kegiatan harian sudah pun bermula di Cagayan de Oro, kira-kira 300 km dari Pulau Sibu. Sebagai satu daripada pintu masuk utama ke selatan Mindanao, Cagayan de Oro turut menjadi pintu masuk utama bagi kegiatan perdagangan dan pelancongan. Dan hari ini, Cagayan de Oro menjanjikan penghidupan sebagai satu daripada pelabuhan utama di Pulau Mindanao. Pulau Mindanao, pulau kedua terbesar selepas Luzon, berkeluasan 102,043 km persegi. Ia merangkumi 34% daripada keseluruhan kawasan dataran di Filipina. Kepulauan Mindanao terletak di bahagian paling selatan Filipina. Jumlah penduduknya 16 juta orang, membentuk 23% penduduk Filipina. Cagayan de Oro, ibu negeri wilayah Misamis Oriental, terletak di bahagian utara pantai Mindanao, tidak jauh dari Tasik Lanao yang kedua terbesar di Mindanao. Penumpang feri dari Luzon dan Visayas sering kali tiba awal sebelum fajar menyingsing lagi. Faktor perkembangan perhubungan ini mempengaruhi penghijrahan penduduk dari Luzon dan Visayas yang agak ketara sejak tahun 1950-an. Dan inilah antara faktor yang mengurangkan majoriti penduduk Islam di bumi Mindanao hari ini. Walau bagaimanapun kerajaan Filipina memberi kuasa autonom Islam di 4 wilayah, iaitu Tawi-Tawi, Sulu, Lanao del Sur dan Maguindanao pada tahun 1989. Ia usaha tolak ansur dari tuntutan asal umat Islam untuk mendapatkan kuasa autonomi di 13 wilayah yang pernah dikuasai oleh institusi Kesultanan Maguindanao dan Sulu, iaitu Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, Kota Batu Utara, Kota Batu Selatan, dan Davao del Sur. Daerah selebihnya di bagian barat kepadatan penduduk tidak ketara, memandangkan ia menerima ancaman taufan. Di daerah ini masih ramai penduduk bumi putera yang kekal beragama pagan. Daripada keseluruhan wilayah Islam ini, Lanao del Sur dikatakan antara wilayah yang tertampil unik melanjutkan perkembangan tamadun Islam di Filipina sehingga kini. Dari Cagayan de Oro, perjalanan darat ke Bandar Marawi, ibu negeri Lanao del Sur, mengambil masa 2,5 jam. Pemandangan di sini tak ubah seperti suasana kampung di Malaysia. Di sini, sektor pertanian mendominasi 70% daripada keseluruhan hasil pendapatan. Dan Mindanao menjadi penyumbang utama di sektor pertanian Filipina, membekalkan hampir 40% daripada keseluruhan hasil pertanian negara. Malah wilayah autonomi Islam sendiri menyumbang 65% daripada keseluruhan hasil pertanian di Mindanao. Resam Melayu semakin jelas ketika melewati jauh di daerah Lanao del Sur ini. Masjid dan madrasah banyak terdapat di sepanjang perjalanan menuju ke Bandar Marawi. Hakikatnya, lembah subur ini menampilkan peradaban Islam yang telah lama berlangsung melebihi 500 tahun lalu. Ia tidak pernah mampu dijajah oleh kuasa Spanyol maupun Amerika. Dan hari ini, nama Marawi menjadi tanda kepada peradaban sebuah ibu negeri yang cuba disingkap. Inilah kehidupan yang tertampil di Bandar Marawi hari ini. Bandar ini pada peringkat awalnya dibangunkan tanpa bantuan penuh daripada kerajaan di Manila, memandangkan waktu itu berlaku konflik untuk mendapatkan autonomi bagi wilayah Islam di sini. Hakikat itu menampilkan pembangunan yang terbatas daripada segi kemudahan asas.
Waktu yang berlalu itu kini kembali ke landasannya. Manila telah bekerja sama serta memberi laluan menjadikan daerah ini sebagai satu daripada wilayah autonomi Islam pada tahun 1996 di bawah MNLF atau Barisan Kebangsaan Pembebasan Moro. Mercu tanda bandar ini tertampil pada Masjid Marawi yang mengisi ruangan di tengah-tengah bandar ini. Inilah lambang yang mendasari sebuah peradaban di bumi Marawi. Dan inilah padian atau pasar dalam bahasa Meranau, terletak di tengah-tengah bandar Marawi. Di sini pelbagai kegiatan bermula seawal selepas solat subuh. Penduduk kampung datang untuk memperdagangkan hasil pertanian dan orang ramai melaksanakan pelbagai urusan. Dengan hanya memperhatikan gelagat mereka seketika dapat membantu kita memahami sedikit sebanyak gaya hidup masyarakat tempatan. 100% penduduk Bandar Marawi beragama Islam dari etnik Melayu Maranau dan Iranun. Nama Maranau diambil dari singkatan Ma yang bermaksud Melayu dan Meranau bermaksud tasik, membawa makna Melayu tasik. Etnik ini mempunyai persamaan dengan etnik Melanau di Sabah dan Sarawak. Makanan tradisi di sini mempunyai persamaan dengan makanan tradisi di Malaysia. Dodol juga disebut sebagai dodol di sini. Dan impasan dari jual beli di sini tak ubah seperti berada di kampung halaman sendiri. Beras adalah antara hasil utama bagi menampung keperluan penduduk Islam di sini. Mindanao mempunyai kawasan tanaman padi yang merangkumi 26% daripada keseluruhan kawasan padi negara dan ia membentuk lebih 20% sumber padi negara. Roti ala Spanyol mudah diperolehi di sini. Pengaruh penjajah turut mempengaruhi selera penduduk Mindanao. Manakala hasil laut seperti ikan tongkol ini popular dijual dalam bentuk salai. Sumber ikan di perairan Teluk Moro dikatakan yang terbesar di Filipina. Daerah perairan otonomi paling kaya dengan penghasilan sumber ikan berbanding daerah lain di Mindanao. Harganya pula kira-kira 50% lebih murah berbanding di Malaysia. Kepelbagaian hasil laut membentuk rezeki untuk penduduk di sini. Filipina juga antara pengekspor buah mangga ke negara Asia, Eropah dan Amerika. Seni pertukangan logam turut mendekati resam pertukangan di rantau Melayu lain. Antara yang dijual teko dan tepak sirih junjung di samping kotak menyimpan Al-Quran dan peralatan haji. Dan yang lebih penting, keris yang menjadi simbol orang Melayu sejak dahulu kala. Walaupun terpisah oleh sempadan lautan, namun resam budaya masih mempunyai persamaan. Segalanya ini membuktikan pertalian warisan Melayu yang masih kukuh di daerah ini. Di sini, kedai kain lazimnya dimiliki oleh wanita. Malah, adat berpakaian tradisi bagi wanita di sini tidak mempunyai perbezaan jauh dari yang terdapat di rantau Melayu lain. Tetapi di bandar ini, kegiatan menjahit pakaian dilakukan di ruangan bangunan bawah tanah di sepanjang deretan kedai ini. Ia menjadi pilihan kerana sewanya agak murah. Walau bagaimanapun peruntukan infrastruktur yang terbatas tidak memungkinkan kemudahan elektrik diberikan perhitungan. Namun keriangan nampak nyata di paras rupa gadis sunti ini, Khatijah, yang membantu ibunya sejak 4 tahun lalu menjalankan perkhidmatan menjahit. Mereka membekalkan pakaian ini kepada kedai-kedai kain di sepanjang ruangan atas dan bawah bangunan ini. Sebelum ini tidak terduga terdapat juga urus niaga pakaian di sepanjang lorong bawah tanah ini.
Inilah antara kehidupan di Bandar Marawi yang terletak betul-betul di pinggir Tasik Lanau. Di sinilah Medan mempertahankan tamadun Islam daripada jatuh ke penjajah Spanyol. Hari ini, Pusat Islam Marawi berdiri megah sebagai lambang kesinambungan peradaban Islam di Marawi. Hakikatnya, sejarah kedatangan Islam ke sini telah berlangsung sejak 600 tahun lalu. Pada tahun 1380, seorang Arab, Tuan Masyaika dari Johor, berlayar ke Holo dan berkahwin dengan wanita bangsawan Holo. Pada 1450, tiba pula seorang Arab lain, Abu Bakar dari Palembang. Ia bernikah dengan anak Raja Bagwinda, Paramisuli, lalu ditabalkan menjadi Raja pertama Sulu, bergelar Sultan Syariful Hashim. Perkembangan Islam di Mindanao berlangsung apabila seorang Arab bernama Syarif Maraja dari Johor singgah di Maguindanao, manakala Raja Kabungsuan dari Johor singgah di Malabang pada tahun 1475. Ketika itu Malabang dikenali sebagai Sabanilla. Ia ditabalkan menjadi Sultan pertama Maguindanao di Selangan yang kini dikenali sebagai Kota Bato. Dari Kota Bato, Islam berkembang di sepanjang Sungai Pulangi hingga ke hulunya. Ia diikuti dengan pengislaman penduduk di sepanjang Sungai Simuai hingga ke Zamboanga. Setelah itu, barulah Tasik Lanau menerima pengaruh Islam. Sehingga abad ke-17, seluruh daerah Davao, Puluan, Pulau Samal hingga menjangkau ke Bukit Non di utara dikuasai Kesultanan Melayu Maguindanao di Kota Bato, kecuali dua daerah, Cagayan de Oro dan Dapitan. Kesan peninggalan peradaban itu kini dilanjutkan oleh generasi hari ini di Marawi. Di Bandar Marawi hari ini, banyak masjid didirikan berhampiran di antara satu sama lain. Dan kebanyakan masjid ini, binaannya tampak seolah-olah tidak siap. Masjid Pusat Islam ini dilihat seperti dalam proses pembinaan. Tetapi sebenarnya ia telah diasaskan secara berperingkat sejak tahun 1956 lagi. Ini kerana kesulitan masyarakat di sini mendapatkan pembiayaan dalam jumlah yang besar sekaligus. Kerana itu, usaha pembinaannya dibuat secara berperingkat dari tahun ke tahun hinggalah ke hari ini bergantung kepada jumlah kutipan daripada masyarakat Islam. Sejak dulu hingga kini, 3 juta pesos atau 300,000 ringgit dibelanjakan bagi menyiapkan apa yang dapat dilihat hari ini. Hari ini usaha masih di pertengahan jalan. Sumber kewangan yang terbatas antara faktor utama yang mengekang usaha menyempurnakan masjid ini. Hasil tangan penduduk tempatan, mereka bentuk ruangan Masjid Pusat Islam ini mampu menampilkan keindahan tersendiri. Dan pembangunan fizikalnya seiring dengan perkembangan spiritual. Haji Abdul Ghafur Madki Alonto, 78 tahun, seorang bekas pejuang MNLF ketika muda sebelum diserapkan menjadi pegawai pentadbir di Jabatan Kerajaan di Marawi ini. Beliau adalah Presiden Pusat Islam di sini, menjadi antara pendokong utama yang memperjuangkan misi pembinaan masjid ini semenjak ia diasaskan dahulu. That's the money that we started with this. 1956. I was only a secretary of the governor. So I became a governor here. We continued this. Inilah antara cebisan perjuangan menjayakan peradaban agama di Marawi. Di sebalik kesederhanaan taraf hidup penduduknya, syiar agama mampu diberikan dokongan sehingga apa yang dapat dilihat pada hari ini. Bandari yang terletak di pinggir Tasik Lanau ini membayangi resam penduduknya yang menampilkan nilai sebenar sebuah penghidupan yang sejak lama melanjutkan peradaban bangsa Melayu yang beragama Islam. Marawi sebenarnya berada di kawasan tanah tinggi 2,300 kaki dari aras laut yang terlindung dari ancaman taufan. Dan Bandar Marawi menjadi nadi sebuah daerah yang bergantung kepada ekonomi berasaskan pertanian.
dari bukit yang terletak berhampiran bandar ini, kita dapat melihat keseluruhan bandar Marawi. Dan ketika masuk waktu azan, kita dapat mendengar beberapa masjid ini melakukan azan sekaligus. Di Marawi sahaja terdapat lebih 100 masjid berselerakkan di serata pelosok kota dan desa. Setiap kampung mempunyai 1 hingga 3 buah masjid. Hakikat ini menunjukkan gambaran penghayatan agama di kalangan penduduknya di sini. Walaupun daerah ini menerima Islam lebih lewat daripada daerah Kota Batu, tetapi keunggulannya dalam menghayati nilai Islam lebih ketara. Beginilah suasananya setiap kali senja berlabuh di Bandar Marawi. Setiap kali fajar menyingsing di bumi Mindanao ini, ia memberikan pengharapan melanjutkan usaha dalam memartabatkan budaya dan agama. Universiti Mindanao antara usaha yang berhasil diwartakan di bumi Marawi setelah konflik keagamaan disisihkan. Kerajaan pusat dan wakil autonomi Islam telah berjaya membina kerjasama menyelesaikan sengketa melalui pendekatan pendidikan. Akhirnya, Universiti Mindanao yang berkelulusan 1,000 hektar ini berjaya diasaskan pada tahun 1961. Hari ini pelajar dari pelbagai suku kaum dan agama menerima pendidikan tinggi di bawah satu bumbung. Di sini, pelajar Muslim turut mendapat keistimewaan menerima pendidikan percuma di samping beasiswa dari kerajaan dan bantuan beasiswa dari Bank Pembangunan Islam. Peluang melanjutkan pengajian tinggi di bidang agama turut diberikan perhitungan. Selain Universiti Induk di Marawi, terdapat 6 lagi cawangan di seluruh kepulauan Mindanao. Naawan di Misamis Oriental, Iligan di Zamboanga, Maguindanao di Kota Batu, General Santos, Sulu dan Tawi-Tawi. Established to provide quality education for the people of Mindanao, particularly the Muslims. Also, it was established to provide the necessary manpower skills needed for the development of Mindanao. And a third objective, which is a very important and unique objective, is to facilitate the integration of the cultural communities, particularly the Muslims, into the national body politic. Dr. Hajah Nurlelah Emily yakin perkembangan itu membuka lebaran baru terutama kepada penduduk Islam di Mindanao. Di kampus Marawi ini juga sebuah pusat Islam diwujudkan melalui sumbangan kerajaan Al-Malik Faisal Arab Saudi pada tahun 1973. Malah kerajaan negeri Pahang tidak ketinggalan memberikan komitmen dengan mewujudkan sebuah pusat pengajian kesusastraan Melayu pada 31 Mac 1997. Di bangunan inilah proses memartabatkan semula bahasa Melayu di kalangan penduduk Islam Mindanao mula berlangsung. Di samping nama orang, seperti namaku, rumahku, aku. Dr. Hasan Kana memiliki ijazah sarjana di bidang pengajian Melayu, kini menjadi dekan dan pengarah pusat Islam serta pengajian Asia di sini. Kini bahasa Melayu kembali berkumandang di ruangan bumi Mindanao. Generasi baru Mindanao mula merasai nikmat keamanan setelah sekian lama daerah ini melalui pahit getir perjuangan bersenjata. Tidak mustahil rantau ini akan berkembang bersama peradaban yang membentuk kemakmuran meninggalkan segala sengketa peperangan waktu silam.